Hai, selamat malam. Apa khabar semua? So malam ni Jason akan kongsikan tentang satu produk yang hot item di Atomy Malaysia terutamanya, iaitu Atomy Probiotic. Jadi sebab hari ni sesi saya adalah melalui Zoom. So kalau ada soalan dekat Facebook group nanti anda boleh type dekat bawah. Nanti Jason akan menjawab. So sekarang salah satu produk yang laku di Malaysia selain daripada vitamin C ialah Atomy Probiotic. Jadi esok jam 3 kita akan restock sebab sekarang Atomy Probiotic out of stock di Malaysia. So untuk malam ni Jason akan kongsikan kebaikan produk ini dan mungkin dia boleh membantu anda untuk cerita kepada rakan-rakan anda tentang produk ini. Okay. Jadi saya akan share screen. Okey, jadi kalau kita tengok, usus ni adalah satu organ yang sangat penting untuk kita, di mana usus ni terdapat banyak bakteria-bakteria di dalam badan kita. Okay? Jadi 70% daripada bakteria itu dijumpai di dalam usus kita. So kalau anda tahu usus kita di mana, kalau anda lihat raja ni, usus kita adalah terdiri daripada usus besar dan usus kecil. Okay? Iaitu di sini. Okay? Ini adalah usus kita. Jadi usus ni adalah satu organ yang sangat penting sebab apa yang kita makan akan dicerna dan lepas tu usus adalah tempat di mana semua nutrien-nutrien makanan ini akan diresap ke dalam badan kita untuk dipakai. Jadi apakah masalah usus ni selalu berkaitan dengan bakteria-bakteria yang di dalam usus ni? Sebab di dalam usus kita ada bakteria yang baik dan juga ada bakteria yang tidak baik. Okay? Jadi apakah kesan-kesan yang menyebabkan bakteria dalam usus kita, terutama yang bakteria baik ini tidak cukup ataupun tidak ada, tidak mencukupi. Okay? Yang pertama adalah amalan makanan yang tidak seimbang. So kadang-kadang kita makan makanan yang tidak seimbang atau makanan yang tidak buah-buahan kurang, sel-sel kurang dan selalu makan daging, jadi itu juga menyebabkan makanan kita tidak seimbang. Ataupun mereka yang sibuk bekerja di luar, kadang-kadang kita makan di luar pun tidak mencukupi makanan yang seimbang setiap hari. So ini boleh menyebabkan bakteria dalam usus kita akan berkurang. Kedua, penggunaan antibiotik. Jadi kebanyakan antibiotik yang kita makan, kalau kita sakit, kita jumpa doktor akan memberikan kita antibiotik. Dan antibiotik ini juga menyebabkan kita punya bakteria baik terutamanya akan hilang daripada usus kita. Okay? Jadi bagi mereka yang selalu makan antibiotik ataupun kerap memakan antibiotik akan menyebabkan bakteria di dalam usus kita berkurang. Satu lagi adalah kurang prebiotik. Ada perbezaan antara prebiotik dan probiotik. Probiotik adalah bakteria baik di dalam usus kita, makanan prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik ini. So makanan untuk bakteria baik ini ataupun prebiotik ini biasanya adalah makanan-makanan yang berserat. Nanti saya akan cerita tentang prebiotik ini. Jadi kalau kita kurang makan prebiotik ataupun makanan-makanan yang baik untuk bakteria kita, jadi bakteria akan berkurangan dalam usus kita. Satu lagi, kalau kita kurang bersenam, katakan PKP ini kita kurang bersenam, itu juga akan menyebabkan bakteria yang baik ini akan berkurangan, bakteria berkurangan. Kelima, kurang tidur. Kalau kita kurang tidur juga boleh menyebabkan bakteria ini berkurang di dalam usus kita. Keenam, tekanan. Okay, kalau kita ada tekanan dalam kita mengalami tekanan pekerjaan ataupun tekanan di rumah, juga boleh menyebabkan bakteria dalam usus kita berkurangan. Ketujuh, merokok. Kelapan, minuman beralkohol. Jadi secara umumnya, dua benda yang sangat penting yang mempengaruhi bakteria dalam usus kita ialah gaya hidup dan juga diet. So kalau kita amalkan diet makanan yang baik dan juga kita mengamalkan gaya hidup yang baik, maka dia akan mempengaruhi usus kita yang sehat. Usus yang sehat maksudnya usus yang mengandungi bakteria-bakteria yang diperlukan dalam usus kita. Okay? So ini adalah 8 faktor-faktor yang menyebabkan bakteria berkurangan di dalam usus kita. Dalam kajian menunjukkan bahawa, saya akan kongsikan, iaitu sebenarnya terdapat perkaitan yang sangat saintifik mengatakan bahawa
usus ni seumpama otak kedua dalam badan kita sebab ada kaitan antara kita punya mental health dengan physical health. Okay? Ada kaitan antara dua ni. Jadi salah satunya adalah kalau kita tengok kita punya usus mengandungi lebih kurang 100 trilion microbes ataupun mikrob dalam usus kita dan dia adalah seberat 1.5 kilo. So agak banyak kita punya mikrob dalam usus kita. Kedua, selalunya perubahan bakteria di dalam usus juga dikaitkan dengan obesity. Jadi kadang-kadang dari kajian menunjukkan bahawa kalau berat badan kita susah nak turun, itu ada kaitan juga dengan kita punya bakteria di dalam usus kita. Ketiga, saintis juga mendapati terdapat kaitan antara mikrobes ataupun bakteria dalam usus dengan sistem saraf kita. Okey, contohnya penyakit seperti Parkinson dengan Alzheimer ada kaitan rapat dengan bakteria yang terdapat di dalam usus kita. Okay, Kak Ros baru masuk. Okay. Tapi tak apa, yang lain boleh tengok daripada live di grup sekarang. Seterusnya, bakteria yang hidup dalam usus juga membantu dalam pembuangan najis dalam badan kita. Sangat penting juga bakteria ini untuk kita pergi buang air besar, especially kalau kita buang air besar. Ada kaitan dengan bakteria. Lepas tu satu lagi, ibu yang menyusu. Sebenarnya kajian menunjukkan bahawa breastfeeding sangat baik kalau ibu-ibu yang mengandung yang tengah menyusu anak itu memakan probiotik sebab dia akan memberikan bakteria baik itu kepada bayi dia supaya bila bayi itu dilahirkan dia akan mengelakkan penyakit-penyakit kulit terutamanya yang berkaitan dengan immune system. Okay? So kalau ibu yang mengandung breastfeeding tu memang digalakkan untuk memakan probiotik. Jadi seterusnya probiotik juga boleh mengurangkan stres ataupun hormon yang perkara-perkara yang berkaitan dengan hormon stres. Itu sebab saya katakan bahawa ada yang mengatakan bahawa usus ini merupakan otak yang kedua di dalam badan kita sebab dia ada link dengan kita punya hormon. Lepas tu bakteria ataupun bakteria yang tak baik dalam usus juga ada kaitan juga dengan depression, okay? Ataupun low mood dan juga keletihan. Dia ada kaitan antara bakteria yang tak baik ni banyak sangat dekat kita punya usus dengan kita punya mood dan juga kita rasa cepat letih. Dan juga makanan yang high fiber tadi kan, macam tadi probiotik amat baik juga untuk kita punya usus. Oleh sebab itu kalau kita kurang makan buah-buahan, sayur-sayuran itu akan menyebabkan bakteria baik dalam usus kita akan berkurangan. Yang terakhir sekali ialah kombinasi bakteria baik yang buruk yang baik dalam usus kita juga akan mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dan juga risiko stroke dalam badan. Ini semua adalah kajian-kajian yang yang telah dibuat berkaitan antara bakteria dalam usus kita dengan kesihatan mental dan fizikal kita. Yang ini anda boleh cari sendiri dekat online juga. Ini yang saya sempat rumuskan secara umum. Apakah perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan kita punya kesihatan. Okay? So, kita ada juga orang yang dalam Zoom ini. Jadi bagi mereka yang lihat di dalam Facebook, anda boleh tengok dekat Facebook. Siapa yang dekat Zoom, anda boleh juga join us dekat Zoom supaya kita boleh kongsi bersama untuk soal tadi. Okay? Alright, saya move on to the next one. Jadi Atomy punya probiotik plus yang dijual di Atomy, apa beza dia dengan probiotik yang lain di pasaran? Okay? Yang apa kelainan dia, yang itu saya akan terangkan malam ni. Especially kenapa probiotik ini sangat laku ataupun probiotik ini sangat diminati oleh kalangan-kalangan pengguna-pengguna Atomy terutamanya. Okay? Jadi kekurangan pemakanan dalam probiotik boleh menyebabkan impak kepada kesihatan dan juga imun sistem kita tetap. Jadi dalam kita punya Atomy probiotik sekotak ini, yang kita jual di Malaysia ni, anda lihat sini dia ada Super Brand Award, okay, jenama yang pilihan para pengguna, okay, Super Brand Award. Dia terdapat 3 bilion lactobacillus ataupun kita panggil bakteria baik, okay? Dan terdapat 2 jenis
strength ataupun kita punya bakar good bacteria yang terdapat di dalam Atomy punya probiotik. Dan juga teknologi ya, iaitu ProbioCap. Okay, kalau lihat di sini dia tulis ProbioCap, di mana saya akan terangkan nanti kenapa ini penting dalam kita punya probiotik Atomy itu terutamanya. Satu lagi, bakteria-bakteria yang tak baik, biasanya kalau kita makan makanan yang kadang-kadang kita malas, kita makan makanan yang mungkin sudah semalaman atau makanan yang telah simpan lama, mungkin ada bakteria telah banyak dekat makanan itu yang kita makan. Jadi itu pun akan menyebabkan bakteria yang tak baik itu masuk ke dalam badan kita lebih banyak daripada bakteria yang baik. So, saya teruskan. Jadi di antara perut dan usus terdapat pelbagai jenis bakteria dan lactobacilli wujud bersama. Jadi kanak-kanak biasanya yang sihat mengandungi lebih kurang 90% bifidobacteria. Okay? Bakteria usus yang berbahaya meningkat mengikuti umur. Maksud dia sini ialah kanak-kanak kebiasaannya dia kalau tak ada penyakit yang serius atau penyakit yang serius, dia biasanya mengandungi banyak bakteria yang baik di dalam usus dia. Biasanya dia tidak ada masalah besar tentang bakteria-bakteria. Namun bila umur kita meningkat, itu adalah masalah di mana umur meningkat maka bakteria yang baik akan berkurangan dan juga bakteria yang tak baik itu mungkin akan bertambah. Okay, bila kita usia kita meningkat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang umur 40 ke 60 ke atas terutamanya adalah masa yang sesuai di mana mereka boleh mengamalkan suplemen probiotik ini. Okay? Dan juga kajian menunjukkan bahawa kanser, salah satu kanser yang utama di Malaysia iaitu kanser kolon, okay? Usus yang sangat berkaitan dengan kaum lelaki yang kebanyakan yang menghidap penyakit kanser kolon. Sangat berkaitan juga dengan bakteria-bakteria yang baik di dalam usus. Okay? Jadi pengambilan probiotik ini boleh mendorong pertumbuhan bakteria yang baik dan juga mengurangkan bakteria yang berbahaya. Jadi dia akan mengimbangkan yang baik dengan yang tak baik. Sebab kalau kita umur meningkat, bakteria yang baik akan semakin berkurangan di dalam kita punya badan, terutamanya kita punya usus. Okay. So, now, kesan lactobacillus ataupun bakteria yang baik ini, dia akan membantu kita punya persekitaran usus, terutamanya apabila probiotik ini sampai di usus. Okay, dia akan menyebabkan penghasilan asid laktik. Jadi asid, sebab kita punya usus akan lebih berasid dan dengan itu usus boleh berfungsi dengan baik untuk menyerap makanan dan juga menyingkirkan benda-benda yang tak baik dalam kita punya usus. Jadi bakteria yang membahaya tidak boleh bertahan di dalam persekitaran yang berasid. Oleh itu bila probiotik ini banyak dalam kita punya usus di mana keadaan berasid, itu adalah keadaan yang baik sebab bakteria yang tak baik tak boleh bertumbuh atau bermanfaat daripada keadaan yang berasid. Jadi itu akan menjadikan usus kita sihat. Okay? Terusnya. Jadi Atomy punya probiotik ada beberapa teknologi yang sangat yang kita boleh tahu, especially kalau kawan kita tanya kita. Satu, dia punya bakar ataupun strength. Atomy menggunakan probiotik yang L-Acidophilus DDS1. So, jenis probiotik ini, kalau anda boleh Google, dia adalah sejenis probiotik yang super strength. Maksud dia adalah probiotik yang sangat kuat, kualiti yang terbaik di dalam pasaran. Okay? Sebab dia adalah satu jenis broad spectrum probiotik. Maksudnya, bakar probiotik yang digunakan oleh Atomy adalah bakar yang dipatenkan oleh syarikat ini. Okay, sebuah syarikat yang mengeluarkan super strength punya probiotik ini. Okay? So itu sebab probiotik kita pun kena tahu di mana asal probiotik Atomy, di mana apakah kelebihan bakar-bakar probiotik yang berbeza di pasaran. Okay? Di Atomy punya probiotik terdapat 13 jenis probiotik yang baik dan 2 jenis probiotik yang sangat diperlukan oleh badan manusia ataupun boleh dijumpai di badan manusia adalah lactobacillus yang ada 7 jenis di sini dan juga bifidobacterium. Okay? Bifidobacterium ini juga adalah bakteria yang sangat penting untuk usus kita, bakteria baik. So daripada bakteria probiotik ini sebenarnya terdapat 12 bakteria probiotik ini yang sangat-sangat baik untuk usus kita, di mana terdapat di dalam Atomy punya probiotik. So Atomy punya probiotik terdapat
3 jenis campuran probiotik, iaitu semua jenis probiotik ini yang didapati daripada strain yang baik, iaitu L-Acidophilus DDS1, bakar probiotik yang baik. Okey. Saya dah letakkan website di sini. Kalau anda ingin tahu, anda boleh Google sendiri apakah bakar probiotik L-Acidophilus DDS1 yang digunakan oleh Atomy. Kedua, teknologi ProBioCap. ProBioCap maksud dia ialah dia adalah satu kapsul yang melindungi probiotik kita supaya dia selamat sampai ke usus. Dia optimal, dia boleh hidup sampai ke usus kita. Sebab kalau di pasaran probiotik yang tiada ProBioCap, kemungkinan probiotik itu akan kita makan banyak kan, berbilion-bilion, tapi dia mati dalam proses ke perut. Lepas perut dia akan masuk usus. So mungkin banyak probiotik itu telah mati dalam perjalanan ke usus kita. Sebab dia sepatutnya sampai dengan selamat di usus kita. Jadi ProBioCap ini adalah satu teknologi yang dikeluarkan oleh syarikat ni Lallemand Teknologi, syarikat yang mempatentkan micro encap teknologi ini yang digunakan oleh Atomy, di mana dia boleh melindungi probiotik hidup ni yang kita makan di Atomy punya probiotik ini, supaya bila sampai ke usus kita, maka ProBioCap ni akan larut dan probiotik itu akan selamat sampai. Jadi kalau kita makan probiotik, tak semestinya mungkin sejuta kita makan, kalau tak ada ProBioCap punya teknologi, kemungkinan probiotik itu sudah mati dalam proses dia nak sampai ke usus kita. Oleh itu, dengan teknologi ProBioCap ini, maka probiotik yang kita makan tu akan dipastikan dia selamat sampai dalam jumlah yang banyak ke dalam usus kita. Okay, itu penting untuk membolehkan semua probiotik yang baik ini, bakteria-bakteria yang baik yang kita makan ni, sampai dengan selamat di usus kita dan menjalankan fungsi dia di usus kita. Okay? So, ini adalah dua kelebihan Atomy probiotik, iaitu bakar probiotik itu sendiri dan juga ProBioCap encapsulation ataupun ProBioCap punya teknologi. Jadi 12 jenis campuran probiotik ini boleh membuatkan perut kita bahagia, happy, dan juga dia akan membantu organisma hidup yang baik yang akan memberikan kita kesihatan yang baik. Okay? So itu adalah fungsi probiotik. Okay. So 12 campuran ini, apakah nama mereka? Saya akan kongsikan nama-nama probiotik yang terdapat di dalam bakteria yang terdapat di dalam Atomy probiotik dan apa fungsi dia. Sebab setiap 12 jenis probiotik ini ada fungsi mereka yang berbeza. Dia adalah multi-strand ataupun dia ada perbezaan, kombinasi yang baik supaya mereka boleh bekerjasama dan mewujudkan keadaan usus yang sehat. Okay. Iaitu contohnya dekat sini, anda lihat di slide ni ialah Bifidobacterium breve. Ini untuk mengurangkan tahap bakteria bahaya di dalam usus. Okey, ini pula Bifidobacterium bifidum, terdapat dalam susu ibu. Okey, untuk baik untuk usus kita. Yang ini pula untuk terdapat dalam saluran gastrosus. Okey, untuk supaya kita punya pencernaan itu baik. So ini pula untuk membolehkan kita punya daya maju yang kuat. Okey, jadi kita punya usus boleh berfungsi dengan baik. Yang ini pula mewujudkan persekitaran baik. Ini pula mewujudkan pergerakan usus. So semua ini, semua probiotik, 12 jenis probiotik ini, okey, sama ada dia menahan asid dan haba, kawalan bakteria bahaya, kekal di saluran perhadaman, semua ini sebenarnya mempunyai fungsi-fungsi mereka tersendiri apabila kita makan probiotik ini. Okey, jadi satu paket Atomy probiotik yang ini 2.5 gram, okay, di mana dia mengandungi 3 bilion lactobacilli, 12 jenis ni dalam setiap paket Atomy probiotik. Okay? So 12 jenis bakteria baik terdapat di dalam setiap pack Atomy probiotik. Satu lagi perkara yang sangat kita boleh ingat dekat Atomy probiotik ialah kita ada prebiotik, P-R-E-biotik. Tadi kita cakap probiotik, bakteria dah kan. Jadi prebiotik ini sebenarnya adalah makanan-makanan yang diperlukan untuk bakteria ini hidup dengan baik ataupun untuk survive, untuk sihat. Jadi di Atomy, kita telah masukkan makanan-makanan yang diperlukan oleh bakteria. Makanan yang diperlukan bakteria baik ini untuk hidup lebih lama di dalam usus. Okay? So apabila bakteria ini telah
sampai ke usus dengan selamat dengan kehadiran prebiotik ini, yang serat-serat ini, semua makanan yang berserat especially, dia akan memberikan makanan kepada probiotik ini supaya dia boleh hidup dengan lebih baik dan hidup dengan lebih lama di dalam usus kita. Iaitu dia ada pisang, dia ada apple, raspberry, strawberry, lemon, orange, halia, plum, masam. Semua ini adalah makanan yang kita mungkin boleh makan dalam diet seharian. Tapi mungkin kadang-kadang kita kurang makan makanan yang berserat, yang baik, buah-buahan seperti ini, maka probiotik semakin berkurangan dalam usus kita. So dalam paket Atomy punya probiotik telah terdapat prebiotik, iaitu kandungan barang-barang makanan-makanan diperlukan oleh probiotik untuk hidup sehat di dalam usus kita. Siapa yang memerlukan probiotik ini? Okay. Terutamanya untuk mengekalkan kesihatan usus yang baik, okay, yang mempunyai masalah membuang air besar, okay, dan juga menguatkan sistem imun badan, terutama mereka yang budak-budak kadang-kadang yang selalu sakit. Dia boleh membantu juga untuk meningkatkan imun sistem dia. Okey, nafas berbau juga, bagi mereka yang nafas berbau, dia pun ada juga boleh membantu, dan juga sedap dan senang untuk. So Atomy punya probiotik adalah sangat senang dimakan, anda boleh bawa keluar dan senang digunakan. Okey, dan perut yang sihat, tidak ada stres. Okey, perut tidak sihat kerana masalah diet, kalau makanan tak seimbang, masalah untuk mencerna produk tenusu, masalah pencernaan akibat daripada gaya hidup yang tidak aktif, iaitu kurang bersenam, sembelit kerana makanan yang tak seimbang, sembelit kerana tabiat hidup, mereka yang duduk lama, mungkin hari dia duduk, mungkin usus tu tak ada bergerak sangat, jadi itu menyebabkan usus tak sihat, dan juga pergerakan usus yang tidak teratur. Okay? Last but not least, dalam slide ini adalah probiotik ini adalah recommend bagi mereka yang mempunyai sistem pencernaan tak baik, okay, sensitif, orang ada skin masalah penyakit, obesity, imun sistem yang rendah, orang yang asmatik ataupun orang yang mungkin ada kandungan darah tinggi. So ini adalah baik untuk mereka yang memakan probiotik plus Atomy. Jadi Atomy probiotik ini datang dengan sekotak ini, okay, dan setiap kotak ini ada 60 sachet probiotik. Ini yang 2.5 gram. So kalau kita makan satu sehari, sekotak ini akan bertahan selama 2 bulan. Okay, 2 bulan. Okay. So probiotik ini ada 60 sachet setiap kotak probiotik Atomy. Okay. So ini adalah slide saya. Jadi saya akan tutupkan slide saya. So hari ini bersama saya kita ada Kak Ros dan juga Aina. Okay. So mari saya lihat soalan mereka, apa yang mereka tulis. Okey, Kak Ros cakap tadi adalah dinasti untuk memakan probiotik beberapa hari atau minggu sebelum start makanan yang lain seperti suplemen hemohim dan vitamin C dan seterusnya. Kenapa? Sebab bila kita makan probiotik, salah satu kebaikannya lah kalau anda gabungkan dengan hemohim, dia akan menyebabkan penyerapan suplemen lain yang kita makan itu lebih berkesan. So kita tak membazir suplemen kita makan. So bila usus tu sihat, dia boleh menyerap segala suplemen yang tak baik. So, seterusnya, soalan dia cakap, apakah tanda-tanda yang menunjukkan usus kita bermasalah? So, kalau usus kita ada masalah, biasanya kita ada masalah untuk membuang air besar. Okey, masalah kita rasa macam susah nak membuang air besar, ataupun kita ada masalah imun badan yang kurang. Dia pun mungkin berkaitan juga dengan masalah-masalah imun yang lain, seperti masalah kulit tadi. Okay? It can also link to kita punya usus. So itu ada beberapa tanda yang kita boleh lihat. Yang terutamanya adalah masalah pencernaan dan juga mulut berbau pun salah satu daripadanya. Okey, mulut berbau, semua itu adalah benda-benda yang boleh kita kenal pasti. Okey. Aina cakap di sini bahawa ada satu doktor itu tak nak kasih anak dia probiotik. Dia cakap dos lactobacillus yang di cover dan Atomy banyak sangat tak sesuai dengan age anak dia. Tak silap anak dia berumur 6 tahun ke bawah. Okey. So, of course kita akan mendengar nasihat doktor sebab doktor is the doctor kan. So, kalau boleh kita boleh tanya doktor. Kalau doktor cakap dok recommend sebab kita kalau budak-budak pun kita memberikan dia bukanlah satu paket pun. So, kalau anda lihat kita punya instruction di dalam kita punya probiotik Atomy, diletak sini bahawa kalau
untuk budak-budak yang kanak-kanak, dia tak payah makan satu paket pun. Dia boleh makan setengah ataupun 1/4 daripada paket atau probiotik ini. Yang selebihnya mungkin kita boleh makan. Okay, jangan simpan lama dekat luar. Okay, itu penting. Okay. Dan cara pengambilannya adalah senang. Kita boleh makan terus. Kita buka. Okay. Contohnya saya buka di sini. Saya buka. Saya lebih suka makan begitu sebab dia sedap. Okay. So anda lihat dia adalah bentuk serbuk. Okay, saya akan buka. Terkeluar. Nampak. Dia ada bentuk serbuk. Okay, bentuk serbuk. So dia berbentuk serbuk. Kalau biasa kita makan, boleh makan terus, sedap. Dan kalau anda tidak biasa makan begitu, anda boleh campur dengan air. Masuk dalam air dan minum. Atau masuk dalam air-air yang kita minum tu supaya kita boleh minum sekaligus. Pun boleh. Okay? Now, soalan yang seterusnya. Bilakah masa sesuai untuk makan probiotik? Adakah pagi ke malam ke petang? Okay? Cara saranan kita ialah kalau boleh kita makan sebelah pagi. Sebab kita punya makanan, kita nak makan sepanjang hari kan. So kalau boleh kita makan sebelah pagi supaya apa yang kita makan sepanjang hari itu dia akan serap. Bila dia sampai ke usus kita sudah ada bakteria yang baik itu untuk bekerja, mencerna dan bekerja dekat usus kita. So itu yang saya sarankan pagi. Tapi kalau anda nak makan malam pun tak ada salah, kita boleh makan malam. Dia tidak ada cakap tak boleh. Dan banyak jenama probiotik di pasaran, ada yang kena makan selepas makan. Ada sebab dia. Tapi di Atomy punya probiotik, dia selamat untuk makan sebelum ataupun selepas. So dia tak ada macam khas kena makan sebelum ataupun selepas. Kalau ada, biasanya Atomy akan memberitahu bahawa makan sebelum ataupun selepas food. But Atomy punya probiotik, you can eat either before or after food is fine. Dia tak ada masalah langsung dengan pengambilan sebelah petang ataupun sebelum ataupun selepas makan. Dan saya rekomenkan pagilah kalau boleh makan. Dan kalau mereka ingin mengamalkan probiotik ini, kalau boleh pada permulaan tu bila anda makan minggu pertama itu amalkan dia setiap hari sehingga kita punya usus sudah biasakan dengan bakteria baik itu cukup. So lepas tu mungkin kita boleh kita kena konsisten lah. Jangan makan sehari, lepas tu 3 hari tak baru makan. Kalau boleh setiap hari makan pada permulaannya supaya kita make sure tu bakteria yang baik itu sampai ke usus kita dan usus kita punya ratio bakteria baik dan buruk itu adalah baik. Okey. Kita kena sentiasa makan ke ataupun boleh berhenti. Okey. Kalau orang itu katakan ada masalah susah nak makan selalu ataupun dia mungkin tak nak makan sampai bila-bila, dia boleh makan sekotak dulu, lepas tu dia boleh berhenti. Tapi saya sarankan ialah teruskan makan kalau boleh sebab ingat tadi kan, kalau umur kita meningkat terutamanya kita perlukan probiotik suplemen sebab bakteria baik dalam usus kita akan berkurangan terutamanya umur 40 ke atas. Okey. Dan juga kalau anda sehat di rumah, makan makanan yang sehat, makan diet yang sehat, amalkan amalan hidup yang sehat, sepatutnya bakteria hidup ini baik ini mencukupi dalam badan kita. Tapi kalau anda sendiri kita selalu makan tak betul, makan tak seimbang, jadi mungkin memang perlukan suplemen ni sebab kita memang kekurangan bakteria baik dalam usus. Sekiranya kita, cakap tadi, kenapa, ingat tak slide pertama tadi saya cakap tadi, mereka kenapa bakteria ni boleh berkurangan? Dia mungkin sebabkan stres, makanan tak seimbang, sebabkan oleh diet kita, hidup kita ataupun cara kita makan makanan kita, semua itu menyebabkan bakteria-bakteria baik ini telah berkurangan dalam usus kita. Okay? Ya betul, tak ada orang yang umur tak meningkat. Okay. So, ini adalah seberingkas tentang probiotik Atomy Plus ini, okey. So saya akan ringkaskan malam ni beberapa poin yang penting, okey, sebab esok kita akan restock probiotik jam 3 petang, okey, di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. So biasanya produk ini sangat laku. So sekiranya anda ingin mencuba ataupun membeli
probiotik ini, pastikan anda sedia jam 3 untuk membeli produk ini bila dia di restock di Atomy Shopee Mall pada jam 3 esok. Okay? Dan juga, so secara kesimpulannya tadi, kenapa kita perlukan probiotik tadi, saya kata tadi, kerana diet dan gaya hidup yang tidak sihat menyebabkan kita punya bakteria baik itu berkurangan dalam usus. Kedua, kenapa probiotik Atomy ini baik berbandingan yang luar? Sebab satu, bakar bakteria ataupun probiotik itu adalah yang terbaik di pasaran. Sebab itu dia mempunyai fungsi sangat efektif. Kedua, dia ada teknologi probiotic yang boleh menjaga bakteria hidup tu supaya dia selamat daripada mulut makan ke perut, ke kita punya kerongkong perut, dan akhirnya selamat sampai ke kita punya usus. Okay? Dan dia boleh, baru kita boleh berfungsi dengan baik. Dan Atomy probiotik juga terdapat prebiotik, iaitu makanan-makanan penting untuk probiotik ini hidup lebih lama atau hidup dengan lebih baik di dalam usus. Umur berapa sesuai dengan probiotik Atomy? Kalau dilihatkan, umur 4, 5, 6 tahun tu dah boleh makan. Sebab ramai kawan saya yang kanak-kanak, especially kalau, sebab sekarang budak-budak ni dia makan tak seimbang, betul tak? Dia makan KFC ke, makanan goreng-goreng selalu, dia tak mau makan sayur, dia tak nak makan buah. So itu sebab itulah kita selalu banyak ibu bapa memberikan probiotik untuk anak dia, sebab untuk suplemen back dia punya usus supaya dia sihat, dia imun dia baik, terutamanya budak-budak. So 4 tahun ke atas pun boleh makan. Okay, 4 tahun ke atas boleh makan probiotik. Tapi kalau mereka yang ada concern, of course mereka boleh refer to the doctor. Sebab kalau anda lihat di doktor ataupun biasanya doktor akan recommend suplemen yang vitamin C ataupun probiotik. Dia akan recommend juga. Sebab itu adalah suplemen yang memang dah biasa dekat perubatan. Biasanya dia boleh recommend kepada banyak-banyak pesakit ataupun mereka yang sakit. Satu lagi tadi saya kata tadi kan, mereka selalu makan antibiotik. Sebab antibiotik ni boleh membunuh kita punya bakteria baik dalam usus kita. Okay, so ada soalan lain. Okay, mungkin saya boleh kongsi sikit pengalaman saya. So, saya telah mencuba probiotik ni last year lah actually, since saya join Atomy. Satu perkara yang saya perhatikan yang sangat ketara ialah ketika kita membuang air besar. Okay, so bila kita buang air besar, kita tengok ke bawah kan? Ataupun anda tak tengok apa yang anda buang kat luar, kat bawah. Okay, so biasanya pencernaan yang baik, okay, benda yang keluar daripada kita punya, bila kita buang air besar tu, okay, dia biasanya dia elok je dia punya bentuk. Okay, maksud dia cantik je. Okay. Kedua, dia akan berwarna coklat kuning-kuning sikit. Ketiga, kalau dia terapung, itu memasukkan najis yang sihat. Okay, najis pun ada najis yang sihat. Okay, kalau najis anda berbau busuk, hitam ataupun dia tenggelam, tak cantik, so itu mungkin menunjukkan bahawa sistem pencernaan anda tak baik ataupun makanan yang anda makan tu tak bagus. So itu sebab apa yang kita buang itu kurang baik. Okay, so itu yang saya nampaklah ketara bila saya makan lah. Setiap kali saya buang air besar, saya nampak semua itu elok je dia keluar, cantik je. So itu adalah satu. Kedua, dari segi saya perasa satu ialah tenaga, sebab saya makan hemohim, jadi bila saya makan probiotik dengan hemohim, dia membolehkan penyerapan suplemen lain yang saya makan tu lebih berkesan. Jadi saya rasa itu adalah ketara bagi saya lah, personally bagi saya. Okay, so itu adalah saya punya sharing. Mungkin Kak Ros ataupun Aina nak tambah sikit, sebab kita tengah live dekat Facebook, so mereka mungkin tengok daripada Facebook, mereka tak join Zoom ini. Tapi saya ingin mungkin Aina boleh kongsi sikit apa yang dia pendapat beliau tentang probiotik, ataupun sebab Aina pun makan probiotik kan, so mungkin boleh kongsi ataupun ada apa-apa pandangan terhadap probiotik ini. Aina boleh unmute, dia boleh share sikit. Alright, berkenaan dengan probiotik, kalau for me, kalau orang tanya bagaimana ataupun berapa lama kita nak konsisten dengan probiotik, paling minima 3 bulan, paling lama 6 bulan.
Maksudnya wajib ambil lah untuk betulkan kita punya sistem badan kita. Untuk betulkan kita punya gut perut tu. So kalau orang yang ambil contoh ambil dalam masa jangka pendek 2 minggu ke 3 minggu, dia belum betul-betul heal kita punya gut. So memang ambil at least paling lama 6 bulan. That's why kalau ada probiotik stock, tolong restock banyak kat rumah sebab kita akan consume benda tu. Lagi satu contoh kalau kita tak sihat hari ni kita demam, so probiotik kita kena consume extra lagi. Untuk dia cepat pulih. Macam tu. Betul. Dia perlukan masa untuk memperbetulkan bakteria itu di dalam usus. That's why kita kena makan for a period of time sampai dia sudah okey. Ya, betul. Okay. Kak Ros, anything from your side? Saya nak share sikit mengenai probiotik yang suami saya makan. So sebelum ni dia start dengan hemohim. It takes about 2 weeks untuk bantu masalah kencing manis dia, di mana jari kaki dia tu dah biru lah. So dia ambil 2 weeks untuk heal that thing. Tetapi lepas tu dia stop sebab biasalah hemohim ni rasa dia kurang sikit, susah sikit kan. But then bila dia stopkan hemohim, saya bagi probiotics. And selepas dia makan probiotik for 2 weeks, baru dia start balik hemohim. Kesan yang dia dapat daripada both of it campur pula dengan vitamin C sangat cepat, dan healing proses yang ada yang terjadi, kulit dia sangat cantik selepas tu, and then jari kaki yang dah biru sebelum ni dah clear balik, dah elok balik dan tak ada kesan pun. Kalau dulu kita boleh nampak kesan-kesan hitam ataupun biru dekat dia punya kaki apa semua tu, all that dah hilang. And then satu lagi, one of masalah dia adalah dekat kuku kaki dia, biasanya dia akan berbau. Berbau and then kuku kaki dia berair. But all these things tanpa saya sedari, bila saya tengok balik memang dah tak ada dah. After the 3 months, dia dah ambil 3 tu lah. Probiotik, hemohim, vitamin C, and then ada masanya dia ambil pomegranate untuk 30 hari direct. Wow. Okay. So ada soalan dekat sini, dia tanya, kalau tak saya nampak kat sini, okay. Kalau orang tu makan ubat, apa dia punya different selang masa untuk ubat dan juga probiotik. So biasanya I sarankan 1 hour lah before after supaya dia tak makan sekali dengan ubat. Tu. Yes. Satu lagi soalan di sini adalah probiotik diambil untuk selama berapa lama? Okey, tadi Aina dah jawab at least 3 months to 6 months supaya usus tu dah sihat. Dan kita mungkin boleh berhenti ataupun kita kurangkan pengambilan probiotik. Okey, dengan syarat anda ada diet dengan gaya hidup yang sihat. Okey, Liana bertanya, perbezaan antara probiotik plus dengan probiotik 10 plus. Perbezaan dia sebenarnya ada sikit je sebab dia punya kandungan perbezaan dari sikit. Sebab anda lihat Malaysia punya, dia tak ada 10, dia probiotik plus. Kalau anda lihat di Korea punya probiotik, dia ada 10 plus. 10 plus. Ini Korea punya packaging, ini Malaysia punya packaging, right? So ada difference. So perbezaan dia cuma adalah dia punya kandungan yang ada kurang dekat sini punya probiotik Malaysia version. Okay? Disebabkan oleh kadang-kadang bila kita membawa suplemen masuk Malaysia untuk diluluskan, terdapat banyak kandungan itu mungkin mengambil masa untuk Kementerian Kesihatan ataupun KKM lulus ke untuk oleh sebab tu kadang-kadang kandungan itu tertentu tu kita keluarkan dan kita kurangkan daripada probiotik. That's why you nampak version yang berbeza sikit saja di Malaysia, iaitu probiotik plus. Dia tak ada 10 plus. Kalau Singapura pun macam tak silap saya, dia ada 10 plus. Okay? Tapi dia punya kandungan tu lebih kurang sama. Dia tak ada beza sangat ketara sangat. Okay? Dan baru-baru ni sebenarnya di US dia telah
melancarkan probiotik yang terbaru, GSGS di US yang kandungan probiotik lagi tinggi. Sebenarnya di pasaran, kalau anda nak bandingkan berapa bilion probiotik yang lebih 3 juta, 5 juta, 7 juta itu harga dia akan naik dengan probiotik dia sebenarnya. So, what is the best price dan kualiti yang terbaik? Itu Atomy telah menawarkan kepada pengguna supaya lebih ramai boleh menikmati pada kadar probiotik optimum dengan harga yang terbaik. Okay. So, I think that's all for the probiotic. Malam ni saya harap informasi perkongsian kita malam ni beri manfaat kepada semua dan video ni akan disimpan dalam Facebook group kita supaya untuk rujukan mereka yang ingin tahu tentang produk ini. So ada soalan lagi? Okey. Ada probiotik dalam bentuk tablet ke? Ada. Sebenarnya dekat pasaran banyak bentuk. Cecair pun ada, tablet pun ada, serbuk pun ada. Tapi jarang kita jumpa yang serbuk. That's why tapi serbuk adalah satu form yang paling baik. Sebab serbuk dengan tablet ni beza dia ialah serbuk ni dia cepat diresap, absorb into the body. And kalau tablet ni biasanya mereka buat tablet punya suplemen, mereka perlukan tambah sejenis bahan untuk mengeraskan dia menjadi tablet. Okay, so benda itu sebenarnya Atomy tak mau. So that's why Atomy make it in a powder form supaya senang lagi diserap dan juga dia tidak perlukan tambah barang untuk stabilize dia menjadi tablet. So serbuk is the best bentuk untuk suplemen-suplemen ini. Contohnya seperti probiotik ini. Okay? Dan kalau anda ingin membuat kita panggil yogurt di rumah sendiri, anda pun boleh pakai Atomy punya probiotik. Okay? Senang aja. Kalau anda tengok YouTube kan, ada susu, this one sebab dia ada bakteria hidup, anda boleh buat yogurt sendiri dekat rumah. Yogurt tu anda boleh simpan semalaman, lepas tu dia menjadi yogurt. Jadi yogurt tu anda tak payah pergi beli Vitagen dekat market sebab bakteria dekat sini semua boleh hidup dan dia akan menjadi macam yogurt. Right? Kita boleh makan, consume the yogurt. Especially budak-budak dia suka makan yogurt. Okay? Ataupun you nak make a yogurt for your house untuk orang-orang makan. So kita boleh buat juga dengan Atomy punya probiotik. Okay? Yes, that's yang tu memang betul Jason, sama ada kita boleh buat yogurt ataupun smoothie. Dia dah menjadi sebagai prebiotik campur dengan probiotik, sangat kompleks. Yes. Sebab dia dah makanan kan, dia boleh hidup. Yes. Dia boleh menjadi yogurt. So that is produk yang kita boleh buat kat rumah. So kita boleh buat yogurt, kita boleh buat benda-benda yang menggunakan bakteria hidup dalam Atomy probiotik. Okay. So jangan lupa esok jam 3 restock produk ini dan juga pada masa yang sama kita pun ada offer sebenarnya vitamin C di Korea Shopping Mall esok bagi mereka yang berminat, iaitu 3 kotak vitamin C, free sekotak vitamin C. Okay. Vitamin C Malaysia dia belum masuk lagi tapi Korea ada offer esok. Okay, 1 hari je. Alright, so itu sebenarnya saya. So terima kasih kepada Aina dan Kak Ros kerana menyertai saya dalam Zoom. Pada masa sama bagi mereka yang melihat di dalam Facebook, kalau ada soalan lain anda boleh post dekat kita punya video. Nanti yang lain tu kita boleh jawab satu persatu. Okay, so kepada mereka yang beristirahat, selamat beristirahat dan selamat berpuasa untuk 9 hari lagi ke 8 hari, 9 hari lagi ya. So 9 hari lagi. Okay, tak lama lagi kita akan beraya bersama-sama. Tapi raya tak balik kampung lah tahun ni kan, kita raya di sini-sini je. Okay, so thank you very much. Stay safe and stay healthy everyone. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.